Okey, dengan itu kita mulakan kelas kita dengan kelas tauhid kita pada petang ni ngomong kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana kita masih lagi bersama-sama dalam kelas online pada petang ni, iaitu kelas tauhid kelas tauhid tahun 5 pada tahun ini iaitu tahun 2021. Jadi pada petang ini kita akan belajar mengenai dalam pelajaran pertama di sini, sebab ini adalah kelas pertama kelas tauhid kita pada petang ni, sebab kerana pada minggu lepas kita ada cuti ada cuti tayar pusat tayar pusat berlaku pada hari Khamis. Jadi pada waktu itu tiada kelas berlangsung, jadi ditangguh kelas ni pada hari ini, pada petang ni. Hari ini hari Khamis. Jadi kat sini di akhir pembelajaran kita sebelum tu, dalam tajuk pertama kita pada hari ini, pada petang ni, iaitu beriman qada dan qadar. Okey. Ingat kalau dari sudut asasnya tauhid ni, bila mana kita ada enam rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Siapa yang tak percaya daripada salah satu, maka dia tak percaya semua. Jadi bukan tak percaya, beriman. Kita dalam di sudut Islam, kita percaya menggunakan perkataan tak percaya, iaitu keimanan. Jadi bila keimanan ni berbalik kepada kita beriman kepada siapa? Allah. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Yang kelima iaitu beriman kepada hari kiamat. Ini adalah tajuk yang mana tajuk dalam topik beriman kepada qada dan qadar dalam rukun iman yang ke-6. Kalau kita lihat di akhir pembelajaran kita, apa yang kita akan belajar di sini, yang pertama kita akan menyatakan pengertian beriman kepada qada dan qadar, hukum beriman kepada qada dan qadar, serta kita hafaz kita ingat dalil beriman kepada qada dan qadar. Kemudian menerangkan maksud beriman qada dan qadar. Yang terakhir adalah menerangkan contoh beriman kepada qada dan qadar. Ada lagi dekat bawah tu, ada lagi, iaitu menceritakan akibat dan hikmah. Akibat dan hikmah. Kenapa Allah Taala letak beriman kepada qada dan qadar di akhir pada rukun yang ke-6. Itulah kita akan tahu apakah hikmah ni. Kemudian akibat ni bermakna kepada barang siapa yang tidak percaya kepada salah satu rukun iman, maka tidak beriman seseorang itu. Kerana beriman ni, rukun iman yang 6 perkara ni kena beriman kepada 6 perkara tersebut. Okey. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita pada petang ni dengan memulakan dengan pengertian. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pengertian beriman kepada qada dan qadar ya murid semua? Okey, kalau kita lihat di sini qada mula-mula yang qada dan qadar ni dia ada dua. Satu qada, satu qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Jadi dalam qada, kalau kita lihat qada, apa maksud qada? Ialah pelaksanaan. Dengar baik-baik. Nanti bila ustaz terangkan ni, pasang telinga, fokus, nanti bila mana diberi latihan kamu boleh jawab tanpa melihat buku. Okay, jadi di sini pengertian beriman kepada qada dan qadar, iaitu qada ialah
kita cerita mengenai kodok dulu. Kodok ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Azali ni apa maksud dia? Azali ni maksud dia ialah perkara yang dah lama. Sejak azali maksud sejak kita belum diciptakan. Maksud dah ada dah. Lama dah ada. Macam tu. Itu maksud azali. Kodok ialah pelaksanaan sesuatu perkara. Sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali. Yang azali. Contoh kodok berlaku kematian. Berlaku kematian kematian. Yang kedua memperolehi kekayaan. Ni kodok contoh dia. Kemudian berlaku kesusahan, tu pun antaranya kodok juga. Berlakunya jodoh pertemuan. Jadi Ustaz ulang semula, kalau dalam kodok ni, contoh kodok ni iaitu adanya kematian, adanya kekayaan, adanya kesusahan, adanya jodoh pertemuan. Itu termasuk dalam kodok. Okey, sekejap. Okey, kalau kita lihat di sini, kodok ni begitulah. Kodok yang telah diterangkan tadi, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah. Maksudnya kematian kita dah tertulis. Kekayaan pun dah tertulis. Kesusahan pun dah tertulis. Jodoh pertemuan semua dah ditulis oleh Allah Subhanahu Taala. Ingat, kita sebagai seorang hamba Allah, Islam, kita terserah pada Allah Taala. Tapi bukan terserah kita betul terserah pada Allah, tetapi usaha kita kena buat. Jadi seterusnya tadi mengenai kodok. Sekarang ni kita apakah yang dimasukkan oleh qadar? Dimasukkan daripada qadar tadi ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Qadar ni dia lebih kepada ketentuan yang Allah yang azali. Maksud Allah Taala dah tentukan kita berada di mana. Kepada semua makhluk, termasuklah kita sebagai manusia, haiwan dan makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang pertama sebagai contoh, contoh qadar ni iaitu pesakit. Okey. Yang pertama pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Yang kedua kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaan yang jujur. Ni adalah qadar dia. Yang ketiga adalah disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Itu ditunjukkan qadar. Yang terakhir adalah pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Yang ni lebih pada qadar lah. Pesakit yang pertama contoh dia, pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, dah nampak beza kodok dan qadar? Dapat beza belum? Dah dapat beza dah? Kalau macam ni, okey dengar ni. Kalau kodok, senang kata, kodok ni benda yang tertulis. Mati Allah tulis, kematian kita Allah tulis, kekayaan dah dia tertulis. Berlaku kematian, kekayaan, kesusahan. Terakhir adalah jodoh pertemuan. Ni semua dah ditulis oleh Allah. Sekarang ni itu kodok. Bila masuk qadar ni benda yang berlaku secara yang tidak usaha. Contoh pesakit demam meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Itu qadar Allah lah. Yang kedua kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaan yang jujur. Maksudnya cara sahabat Nabi radhiyallahu an iaitu Abdul Rahman bin Auf melakukan perniagaan yang jujur dan tidak ada unsur penipuan. Itu qadar lah daripada Allah Taala memberi kepada Abdul Rahman bin Auf sahabat Nabi. Yang seterusnya disebabkan seseorang itu malas bekerja. Sebabkan malas bekerja, sekarang hidup dalam kesusahan.
Sebab apa? Sebab dia malas bekerja. Dia tak usaha. Bila dia usaha maka dia berjaya. Bila dia tak usaha maka dia dapat kesusahan, dia tak berjaya. Macam itulah dengan kamu semua kena belajar. Disebabkan seorang itu malas belajar. Kini beliau hidup tidak tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, tidak berkejaya kerana dia malas belajar. Bila malas belajar, ilmu pun tak ada. Jadi dekat sini kita kena rajin belajar. Sebab ni qadar ni qadar Allah yang Allah tetapkan pada kita. Kita kena usaha qadar ni usaha. Setakat mana usaha kita, setakat itulah yang kita dapat. Jadi siapa nak usaha lebih, buat lebih. Siapa usaha yang kurang, dapat yang kurang. Jadi yang terakhir adalah pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Yang ni dah memang usaha pada seorang tersebut. Contohnya ni rumah besar, duit banyak, barang kemas banyak. Ni lebih kepada qadar yang Allah minta kita buat. Kita usaha lebih. Buatlah lebih. Kalau usaha kurang, dapat kurang. Jangan kita bersangka buruk pada Allah. Minta doa, minta rezeki, tapi apa yang jadi? Tapi yang tu lah tak dapat Okey. Yang seterusnya, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Okay, siapa nak baca? Okey, siapa nak jadi adik, siapa nak jadi abang? Saya nak jadi abang. Saya nak jadi adik. Okey, boleh. Yang jadi Saya adik tu siapa nama? Ryan. Okey, Ryan jadi adik. Abang? Ahmad Zikri Darwish. Ahmad Zikri Darwish. Okey. Okey, boleh mula baca. 1, Wahid, Isnain, Salasa, Ibda. Abang, apakah hukum beriman Boleh kepada mula baca? qada dan qadar? Okey, lagi sekali. Tak dengar. Jangan, lagi sekali. Ryan. Lagi sekali 2, 3. Okey. Abang, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Okey, sambung. Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib kerana ia termasuk dalam rukun iman yang 6. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih kepada Ahmad Zikri Darwish dan Ryan Rizkullah. Okey, terima kasih kepada yang menjadi pelakon sementara. Jadi di sini dari sini adalah dialog seorang adik dan abang mengenai apakah hukum kita beriman kepada qada dan qadar. Maka abang ni telah menjawab bahawa wajib, tak ada sunat, tak ada harus, tak ada suka-suka, tak ada orang kata buat nak percaya tak percayalah, beriman tak beriman lah, tak ada. No, wajib beriman. Wajib beriman. Sebab qada dan qadar ni termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Jadi kat sini bukti yang kukuh Allah Taala firman dalam firman Allah Taala dan dalil beriman kepada qada dan qadar dalam firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Jadi Allah Taala dah beritahu kepada seluruh umat, seluruh hamba-Nya bahawa sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu ada takdir ni. Maksudnya yang telah ditentukan. Jadi apa yang Ustaz beritahu pada kamu tadi, itu semua yang telah ditulis oleh Allah, macam kematian, jodoh, apa lagi? Jodoh, kematian, kaya, susah. Kaya, susah, jodoh, mati. Macam tu. Okey, baik. Tadi tu dalil. Okey, selesai. Kalau kita lihat unit dia, apakah yang dimaksudkan dengan
kepada qada dan qadar. Kat sini Ustaz boleh jelaskan mengenai apakah yang dimaksudkan oleh beriman pada qada dan qadar, iaitu mempercayai. Okey, maksud dengan pengertian beza sebab pengertian dia cerita satu-satu. Dia cerita qada dulu, lepas tu dia cerita qadar. Sekarang ni dia cerita menceritakan bahawa maksud daripada kedua-dua tersebut dia tak kata qada maksud dia apa, qadar maksud dia apa tapi kat di sini dia maksud dia menyeluruh kedua-dua perkataan, iaitu qada dan qadar, bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Itu yang dimaksudkan, mempercayai, percaya dan yakin bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Okay. Yang kedua, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Okay, yang seterusnya, segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan dan tanpa sebarang kezaliman. Maksudnya setiap apa yang berlaku semua ada hikmah dia. Semuanya ada baik, ada buruk. Ada ada yang pandai, ada tidak pandai. Ini semua Allah Taala yang tentukan. Okay, sekejap Okey, baik. Di sini ada 3 maksud mengenai qada dan qadar. Percaya, yakin bahawa Allah, semua perkara Allah yang tentukan. Dan laksanakan mengikut ketentuannya lah. Lepas tu kemudian kita sebagai orang umat Islam wajib percaya bahawa setiap berlaku ketentuan Allah termaktub sejak azali. Maksudnya dah tertulis di ditulis Lauh Mahfuz. Kemudian segala berlaku dalam alam ini ada hikmah sebaliknya, ada baik, ada buruk, ada manis, ada pahit. Itu yang dimaksudkan. Ada keadilan, ada kezaliman. Kemudian setiap manusia wajib berusaha. Ingat, Islam ajar 3 perkara. Yang pertama, usaha, bukan duduk baca doa, ya Allah nak duit, ya Allah bagi aku berjaya, lepas tu kamu start study. Tak usahalah. Yang pertama kena usaha, study dulu, belajar dulu sesungguh. Lepas tu solat, jaga solat 5 waktu. Bila jaga solat 5 waktu, maka dekat situ dah timbulnya ikhtiar. Kita ikhtiar dan kita berdoa. Berdoa tu termasuklah kita solat sunat hajat ke, solat sunat ke, berdoa ke, berzikir ke, itu termasuk. Yang pertama usaha tu. Dah usaha jawab. Kemudian kamu hantar, kamu ikhtiar. Lepas kamu ikhtiar, kamu jaga solat, jaga puasa, jaga solat sunat duha ke, sunat tahajud ke, sunat hajat ke, buat. Tu masuk, itu termasuk doa, berdoa. Yang berikhtiar tu masuk Ustaz tawakal. Tawakal ni datang macam mana? Tawakal ni kamu kena usaha dulu baru tawakal. Tawakal tu macam mana? Kamu nak confirm, rasanya dah okey kot, soalan PX ni dah semua saya dah jawab. Tak ada tinggal soalan. Tak tinggal soalan. Semua saya dah jawab. Okey dah, tak apalah. Tawakal lah. Saya ikhtiar. Tu baru betul. Cara yang betul ikhtiar. Faham tak? Ini tak ada. Kamu macam mana? Buatlah. Buat soalan PX. Tak boleh lah. Ikhtiar. Tak boleh buat apa lah. Tak ingat lah. Tak apa lah, nak keluar dewan lah. Tak jawab. Itu bukan berusaha. Kamu tak usaha sebenarnya. Sebab apa? Usahanya datangnya dari sebelum peperiksaan berlaku. Maksudnya awak kena ada persediaan yang kukuh. Contoh kalau UPKK berlangsung, awak baru nak study, memang susah awak nak ingat. Cubalah kamu belajar sebelum berlakunya peperiksaan besar. Bila kamu study sebelum peperiksaan besar, maka bila kamu usaha habis-habisan masih dalam peperiksaan besar tersebut UPKK, maka bila dah siap soalan kamu hantar, kemudian baru kamu boleh gunakan istilah ikhtiar. Kamu berikhtiar, bermakna ikhtiar ni bila kamu hantar kertas soalan kepada pemeriksa,
kepada pemeriksa pula. Kalau hantar ke soalan kepada pengawas peperiksaan ambil, kira kamu ikhtiar, kamu tawakal. Tawakal. Kemudian selepas ikhtiar ikhtiar apa semua, kamu jaga solat, jaga hubungan Allah tu penting. Minta Allah, ya Allah aku nak jadi orang cemerlang, ya Allah, baru boleh doa macam tu. Tapi sebelum masa usaha pun doa jugalah. Masa usaha, tak kisah usaha macam mana pun, mesti ikhtiar doa tu semua ada. Orang panggil UDT. Usaha, doa, tawakal. Usaha, tawakal, doa. UDT. Atau UTD tu boleh. UTD, usaha, tawakal, berdoa. Tu je. Mencapai apa yang kita nak. Apa yang kita nak selama ni. Okay, seterusnya. Kalau kita sekiranya apa yang kita nak dalam apa yang kita nak jadi, apa cita-cita kita nakkan, masih tak capai, walaupun manusia dah berusaha macam mana sekalipun, dah usaha lah macam-macam, berikhtiar, doa pun dah sudah, tapi kena yakin bahawa mesti ada sebab kenapa Allah SWT tak pilih awak dapat cita macam tu. Mungkin ada sebab akan datang. Mungkin awak dah besar, tengok tu orang tu bila ni kerja sekian, dia teruk, tak boleh nak teruskan. Kadang-kadang kita dapat bidang ini, kita dapat teruskan dengan bidang ini. Sekurang-kurangnya bidang ini walaupun kita tak minat, tapi kita dapat sesuaikan diri pada masa itu. Jangan kita salahkan Allah. Sebab apa? Bila kita salahkan Allah, bermakna kita langgar salah satu rukun iman yang keenam, iaitu qada dan qadar. Okey, seterusnya adalah manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Tolonglah kita sebagai kita manusia, Ustaz sampai Ustaz dengan anak-anak murid semua, tolonglah sesama kita bersangka baik kepada Allah. Sebagai contoh, COVID-19 terjadi di seluruh dunia, di muka bumi Allah ni. Jadi kita tak boleh nak bersangka buruk pada Allah. Kenapa Allah hantar COVID, habis orang ni tak dapat nak belajar kat sekolah kan, semua ni. Apalah ini kita bersangka buruk pada Allah. Tak boleh. Kita tak tahu kita tak tahu Allah Taala nak adakah qadar kepada kita, kepada hamba-hambanya. Jadi kita tak boleh bersangka buruk pada Allah. Jadi kat sini hari-hari kita setiap hari kita bersangka baik pada Allah. Tu dia. Okey. Jadi yang terakhir, okey, sebagai contoh mati. Contoh atuk meninggal, mak meninggal, ayah meninggal. Kalau awak tak boleh terima qadar, hati-hatilah. Tapi kita sebagai manusia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila apa-apa berlaku kematian, musibah, dan apa-apa berlaku musibah yang kita dengar kabaran kepada salah satu keluarga, jiran, masyarakat. Jadi bila kita dengar musibah yang melanda, seperti contoh musibah dilanda banjir pada timur Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor. Jadi di sana tu juga dipanggil musibah. Ditimpa musibah. Jadi kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kita ucap seperti itu. Jadi ini sebagai pengajaran untuk buat diri kita semua. Sebab mati ni adalah benar. Bukan mati tipu-tipu. Mati tipu bukan mati hidup lagi. Tak, bukan. Ini bukan mati tipu-tipu. Ini benda yang perkara yang betul. Perkara yang benar. Semuanya benar. Jadi yang terakhir, unit 3 mengenai akibat. Kalau kita lihat mengenai tadi, qadar dia ceritakan oleh Ustaz tadi. Jadi kalau kita lihat apakah akibat kita orang yang tak beriman kepada qadar. Okey, yang pertama, bila kita tak beriman pada qadar dan qadar, dikira dia dah tolak satu lah.
dia dah tolak satu daripada rukun beriman daripada qada dan qadar. Okey, yang pertama adalah hukumnya menjadi kafir. Kalau menjadi kafir tu dia lain tak bukan kata lain dengan kata lain tidak Islam lah. Kafir ni bermakna kita tak percaya Allah. Tak percaya Allah. Yang seterusnya kalau kita ni tak percaya pada qada dan qadar, Allah kita jauh daripada rahmat Allah Taala. Elok-elok Allah Taala bagi rahmat kat kita. Kita pilih jalan kita nak jauh daripada rahmat Allah. Yang ketiga, cepat putus asa dan malas berusaha. Ni memang bahaya. Janganlah kita langgar atau tak percaya dengan qada dan qadar. Nanti jadi macam ni lah. Faham? Yang keempat adalah menjadi sombong dan angkuh. Kalau kita lihat ni sombong dan angkuh ni bila apa teguran kawan-kawan kita, teguran mak ayah kita bila ditegur tak dengar, degil, tak percaya. Ini tu sifat tu dah kita menjadi sifat yang orang yang tak percaya qada qadar dah ni. Inilah akibat dia. Kita sombong, ego, angkuh. Tak jumpa anak kau. Lain pun dah jumpa dah ni. Jadi yang terakhir adalah jiwa seseorang yang tidak mempercayai qada dan qadar adalah tidak tenteram. Sentiasa gelisah. Tidak tenteram. Ada je benda tak kena. Dia dah merasakan bila dia sombong, dia angkuh, dia rasa tak kena. Lepas tu rahmat Allah tak dapat. Lepas tu dah lah dia kira tak percaya. Lepas tu bila mana dia dah dapat ke semua sifat-sifat tersebut, akibat-akibat dia tersebut, akan menjadi mudah berputus asa dan malas berusaha. Jadi Allah Taala dalam pesanan Ustaz, biar tak apa kita berputus asa sementara, tak apa, jangan putus rahmat Allah. Itu sahaja Ustaz pesan. Kalau kita semua putus rahmat Allah, memang azabnya api neraka lah, wahai murid semua. Jadi kita jangan putus rahmat Allah. Kita biarlah sentiasa dengan rahmat Allah, sentiasa jaga hubungan dengan Allah. Kalau kita cuba jaga hubungan Allah dulu. Kemudian secara tak langsung selepas kita jaga hubungan Allah, maka hubungan dengan manusia akan menjadi baik, insya-Allah. Okey. Kalau kita lihat gambar di sini, perhatikan dan fikirkan dan faham mengenai gambar tersebut. Tengok gambar pertama, gambar apa ni? Gambar pertama, gambar apa ni murid semua? Gambar apa ni? Hari Raya. Hari Raya. Oh, nampak orang salam cium tangan dengan kedua ibu mak bapak kita. Hari Raya. Okey, Ustaz tanya, Ustaz bagi tahu kalau kita buat salah dengan mak ayah, buat salah dengan adik-beradik, buat salah dengan semua orang, buat salah dengan kawan-kawan, bukan hari raya. Sama hari raya, maaf zahir batin, minta maaf ya kosong-kosong ya. Bukan macam tu, bukan hari raya pun nak minta maaf. Minta maaf tu hari-hari, buat salah tolong minta maaf. Kebanyakannya manusia kita dah di muka bumi Allah ni, bila nak minta maaf, ego. Tak nak minta maaf, dia lah buat dulu. Tak nak minta maaf, dia lah buat dulu. Sampai bila? Sampai bila lah. Syaitan ni suka manusia bergaduh. Nak kawan dengan syaitan ke? Cakap tak nak, tapi bergaduh juga. Sekarang ni Ustaz bagi satu cara adalah bila kita nak bermaaf-maafan, bukan sekadar hari raya, hari-hari minta maaf. Bukan hari-hari minta maaf. Setiap kali buat salah, selepas itu minta maaf. Faham ya? Okey, yang kedua gambar apa? Gambar bawah ni. Gambar apa ni? Memberi rezeki. Sedekah. Bukan memberi rezeki. Yang memberi rezeki tu Allah. Tapi asbab daripada manusia. Bersedekah. Ya, betul, bersedekah. Tengok orang ni bersedekah, elok happy je dia bersedekah. Bila lagi kita pula nak bersedekah. Lagi waktu Covid dengan orang susah, tak ada
beras tak ada, susu nak bagi baby minum tak ada. Jadi pada waktu inilah, waktu COVID inilah Allah SWT nak lihat kita sejauh mana kita tahap kebaikan kita dengan ikhlas hati kepada terhadap Allah. Jadi kita bagi sedekah, jangan niat menunjuk. Nak bagi je terus. Sekadar bagi, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kerana kita seronok sedekah ke orang. Kita tengok dia happy, kita pun happy. Penerima happy, pemberi pun happy. Jadi dua-dua happy ni inilah datangnya satu rahmat. Ini namanya rahmatan lil alamin, mengundi semua rahmatan ke sekalian alam. Allah Taala bagi rahmat ni tak kira siapa. Lagi kita yang beragama Islam. Okey, yang seterusnya orang solat Allahu Akbar, bukan takbir raya tu takbir raya lain pula. Allah takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apakah yang mereka lakukan? Solat apa tu? Solat jemaah. Solat berjemaah. Solat berjemaah dapat berapa pahala? Siapa tahu? 27 darjat kot. Sebagai contoh, Ustaz bagi contoh Ustaz bagi contoh, kalau ada solat kalau ada dua jenis solat. Yang mana solat ini bila awak solat awak dapat RM1. Nak tahu nanti dulu. Ada solat yang dapat RM1, ada satu solat lagi dapat RM27. Sekarang ni awak nak pilih mana? Nak dapat RM1 ke RM27? RM27. Okey, RM27. Alhamdulillah, bagus. Okey, sekarang Dapat duit. Okey, betul. Tak apa. Sekarang ni Ustaz tanya, berapa ramai di antara kita termasuk Ustaz yang pilih RM27 tu? Masuk Ustaz, siapa yang solat jemaah? Walaupun Saya. Walaupun Saya kadang-kadang dapatlah sikit RM27 tu. Dia tak hari-hari. Kalau siapa nak hari-hari, okey dengar baik-baik. Siapa nak hari-hari? Siapa nak hari-hari solat jemaah? Selalu. Alhamdulillah. Selalu. Bagus. Okey, bagus. Okey, Ustaz nak kalau dia selalu nak solat jemaah, mak dia kata dia dapat 27 pahala darjat. Ibarat RM27 di dunia ni, kalau kita dapat lihat dengan mata pandangan kita yang pahala ni dalam bentuk duit. Tapi disebabkan kita ni sebagai umat Islam, kita kena tunaikan solat jemaah ke solat seorang ke, pilih. Tapi kamu fikirkan mana yang lebih afdal, mana yang lebih terbaik. Faham? Terbaik tu solat jemaah ke solat seorang? Solat berjemaah. Solat berjemaah. Ikut sunnah Nabi dapat pahala. Dapat pahala. Pahala 100 pahala mati syahid bila orang ambil sunnah Rasulullah. Okey, cuba lihat apa yang orang ni buat lagi. Gambar ni pula. Mengaji bersama-sama. Baca Al-Quran. Ni mengaji ni. Inilah mengaji sesama ni lah yang macam baca tilawah Al-Quran. Kalau kamu nak tahu, kita baca Al-Quran dengan hafazan, sebenarnya malaikat ada bersama kita sebab kita dalam majlis ilmu. Bila majlis ilmu ni berlangsung, maka para malaikat mendoa kepada Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang ini. Kita tak nak ke malaikat ni mendoakan kita supaya diampunkan dosa? Diampunkan dosa, minta pada Allah supaya ampunkan dosa kita. Tak nak ke? Semua tak nak ke? Nak kan? Kalau nak, sebab itulah kita baca dimulakan kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah, berakhir dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sebab apa? Sebab bila mana kita dah ustaz sebagai guru memberi penerangan pada kamu, kemudian risau-risau, ada tersalah cakap, ada tersalah kata, mungkin termarah. Sebab itulah munculnya tasbih kafarah dan surah Al-As. Supaya kita tak membuang masa sebenarnya dalam satu majlis ilmu. Faham majlis ilmu tu termasuklah majlis ilmu. Faham? Okey, yang terakhir. Siapa tahu yang terakhir ni? Melawat orang sakit. Melawat orang sakit.
Siapa pernah melawat orang sakit, tak kisahlah tak kisahlah nenek ke kawan ke, jiran ke. Saya Dulu lah, bukan time sekarang lah. Time sekarang tak boleh kopi, tak boleh ziarah. Okey, Ustaz nak cerita pada kamu kan. Ustaz dulu masa zaman Ustaz belajar kan. Ustaz ni lah Ustaz nak cerita lah yang ayah Ustaz pernah mengalami kemalangan teruk naik bawa motosikal. Kemudian mengalami kecederaan teruk di bahagian kaki ayah Ustaz dengan tiada tulang, hanya tulang besi saja. Dan masuk ke hospital, kena masuk ward bahagian kemalangan. Terus ayah Ustaz masuk hospital dekat hospital Selayang selama sebulan sehari. Sebulan sehari tu alhamdulillah lah, Ustaz syukur pada Allah Taala kerana Allah Taala memilih Ustaz untuk menjaga ayah Ustaz selama sebulan. Alhamdulillah Ustaz syukur. Sebab masa tu kita minta doa orang-orang sakit, doa dia dah mustajab. Mana doa orang sakit, doa mustajab. Kita minta doa pada dia je. Dan kita doa juga pada orang yang pesakit tersebut. Waktu itu doa cepat makbul. Okey, yang terakhir. Yang terakhir sekali adalah hikmah. Apakah hikmah beriman kepada qada dan qadar? Okey, siapa perempuan? Siapa nak jadi pelajar? Siapa nak jadi ustazah? Khadijah. Okey, siapa nak jadi ustazah? Siapa nak jadi? Saya. Okey, saya tu siapa? Batrisha dia apa pelajar? Batrisha dia nak jadi pelajar ke nak jadi cikgu? Jadi cikgu. Jadi cikgu. Kalau jadi cikgu antara tu hikmah Yang seterusnya pelajar, siapa nak jadi pelajar? Kisha Karina. Ke Nur Adriana nak baca? Ke nak Wan Nur Adawiyah? Cepat. Ustaz sebut je nama tapi tak tahulah nak ke tak nak. Cepat, siapa nak? Perempuan. Ustaz bagi peluang ni untuk kelas terakhir, kelas kami. Saya tu siapa? Syifa. Okey, Syifa jadi pelajar okey. Okey, baik. Pelajar tu apakah hikmah yang pelajar ni yang dia tanya soalan ni? Mula dengan Syifa dulu kita mulakan daripada Syifa. Wahid, Isnain, Salasa, Ibda. Apakah hukum sekiranya kita beriman? Hikmah. Apakah hikmah sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar? Antara hikmah beriman kepada Continue. Antara hikmah beriman kepada qada dan qadar ialah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Okey, yang bawah. Cikgu baca lagi. Selain itu, ia juga memupuk sifat husnuzon, sangka baik dan rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Okey, baik. Terima kasih kepada pelajar Syifa dan Cikgu Batrisha pelakon sementara. Okey, apakah hikmah sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar? Okey, hikmah hikmah qada dan qadar ni ialah dia nak suruh kita latih diri kita sendiri ni untuk banyak bersyukur kepada Allah Taala dan bersabar. Sabar. Kata orang, sabar lu. Biasanya orang sabar ni dapat benda yang lebih baik. Bila kamu tak sabar, kamu akan dapat kamu akan tidak dapat benda yang bukan tidak baik, maksudnya tak cukup baik lah. Macam tu. Tak cukup bagus. Bila kamu tak sabar, kamu tak dapat perkara yang cukup bagus. Kalau kamu sabar, kamu dapat lebih yang terbaik.
diri dari sifat sombong dan putus asa. Kat bawah ni selain itu, ia juga nak suruh nak pupuk diri kita, nak didik diri kita ni adakan satu sifat iaitu husnuzon. Yang mana husnuzon ni maksudnya ialah bersangka baik dan rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Itu yang dimasukkan. Kalau kamu jenis tak sabar, nanti kamu dapat yang tak bagus lah. Kalau kamu jenis sabar. Okey, mungkin dapat terbaik kot. Mungkin dapat yang okey lagi best, mesti lagi best. Happy selama-lamanya. InsyaAllah awak dapat lebih baik. Tapi kalau awak jenis tak sabar, memang tak dapat yang lebih baik lah. Dapat macam asyik, takkan tenang, jiwa takkan tenang. Sebab apa? Awak merasakan, oh barang ni tak bagus lah. Kenapa barang tak bagus? Mana bagus, tak bagus. Sebab apa? Sebab itu salah kita. Kita tak reti sabar. Cuba kalau kita ni reti sabar. Bak kata orang, reti sabar tak? Macam tu. Reti sabar, reti. Sabarlah. Sabar. Bukan sabar maksudnya sabar je. Tak apalah. Boleh lah, tak apalah. Bukan itu. Itu redha. Bersabar lain. Bersabar ni maksudnya kamu tak cakap apa-apa. Kamu cakap insya-Allah Allah mungkin Allah bagi yang lebih baik daripada itu, kan. Kita kena cakap tu pada diri kita, kena ada sifat yang tu. Bila kita ada sifat tu, insya-Allah akidah kita, tauhid kita bukan kekal, kuat. Orang kata security ataupun protection kita mengenai tauhid kita akan kuat. Jadi kita jangan putus asa, bersangka baik terhadap Allah, husnuzon. Kemudian jangan putus asa. Banyak bersabar. Syukur selalu. Itu trademark Ustaz. Itulah mengenai qada dan qadar kita pada petang ni. Inilah tajuk kita pada petang ni. Okey, best tak tajuk ni? Banyak tak perisian yang Ustaz bagi kat kamu? Hello. Best tak? Bagus tak? Dapat banyak tak perisian yang Ustaz bagi kat kamu? Dapat. Jadi dalam hidup kita, ingat, jadi dalam hidup kita ni, dalam kodok-kodar ni ada baik, ada buruk, ada pahit, ada manis, ada jahat, ada baik. Kalau dalam dunia ni, bagi contoh, Allah Taala cipta semua baik. Macam tu, polis tak ada, askar tak ada, pasti semua baik lah. Macam tu, mana datangnya mana kita nampaknya buruk orang tu ke, buruk orang jahat ke, tak nampak. Kita semua baik. Bila kita semua baik, tak nampak semua tu. Macam nak belajar dalam kehidupan. Bila mana Allah Taala letak dia ada baik, ada buruk, baru kita dapat beza. Oh ni baik, oh ini tak baik jangan ikut. Baik perlu diikut. Itulah yang Allah SWT nak didik kita. Faham tak murid semua? Contohlah ada najis, ada air. Air kan bersih kan? Najis apa? Kotor ke bersih? Kotor lah kan? Itu macam itu orang panggil ibarat. Ibarat yang mana kiasan yang Ustaz nak tunjuk kepada kamu, air dengan najis. Contoh baik dan buruk. Tangan dengan kiri. Okey, Ustaz tanya, tangan kanan buat apa? Tangan kanan kamu buat apa? Apa yang kamu buat? Bagi tahu Ustaz. Makan. Okey, makan tangan kanan, betul tak? Tulis. Tulis. Apa lagi tangan kanan ni nak buat? Apa lagi tangan kanan ni buat? Benda baik. Janganlah cerita pasal makan. Makan memanglah pakai tangan. Kalau pakai tangan. Angkat barang. Ya betul. Sedekah. Angkat tangan. Angkat tangan kanan. Awak ni Bersalam-salaman. Itu kalau tak COVID lah. Kalau COVID tak payah salam lah. Salam letak kat bahu saja. Apa lagi penggunaan tangan kanan awak? Buat kebaikan. Apa segala kebaikan semua terletak pada yang kanan. Kalau yang kiri datangnya semua keburukan. Sebab itulah tangan kiri yang kita gunakan ni bukan untuk makan, tetapi untuk kita sibuk najis najis kita dekat kat tubuh kita lah, nak buang najis, nak bersihkan, pakai tangan kiri. Tangan kanan pula. Tangan kanan sampai ke sudah. Kasih teringat-ingat. Tu dia jadi kena ingat ada baik ada buruk. Semua tu dah yang ditetapkan oleh Allah. Kita kena ikut. Faham tak?
Cuma yang baik Faham. ingat seperti apa bab kata pepatah tinggal yang keruh. Tinggal yang keruh. Keruh Ambil tu yang jernih. tinggalkan yang keruh, ambil yang jernih. Okey, dengan itu tamatlah kelas kita, kelas tauhid kita pada petang ini. Maka tamatlah kelas kita pada petang ini. Tamat tajuk kita pada petang ni, tamatlah kelas kita pada petang ni. Okey, jadi insya-Allah itu saja daripada Ustaz. Ustaz jaga gambar. Dah dekat gambar. Ya, betul-betul. Okey, baik-baik. Sekejap. Buka kamera anda semua. Ustaz Jan nak buka lampu. Buka lampu cepat. La. 1 minit je. Kesian kawan-kawan ada tunggu buat gaya macam-macam. Okey, main sini Haris Haziq. Okey, 1. Okey, bukalah kamera. Tutup kamera pula. Belum lagi ni. Batrisha dengan Haris Haziq dia. Cepat yang lain buka. Sekejap Batrisha, sekejap. Yang ni tak buka kamera. Buka kamera lah. Kawan-kawan semua. Anak-anak murid Ustaz. Buka. Buka. Baru handsome. Semua buka pun. Okey, 1, 1, 2, 3. Okey, nice. Okey, baik. Itu saja kelas kita pada petang ini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih Farah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.